Akhirnya, Akta 355 terkubur di Jirat. Setelah berhimpun di Padang Merbuk dan mahu menguburkan Datuk Seri Wan Azizah Ismail di Jirat China jika tidak menyokong RUU 355, ia sendiri yang terkubur di Jirat MCA. Tragedi yang menimpa RUU 355 atau Akta 355 sudah dijangka apabila Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong menegaskan, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam." Kenyataan Ka Siong ini dilafazkannya hanya 2 minggu selepas kerajaan Tebuk Atap dibina di atas keruntuhan kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat. Ka Siong merupakan Menteri Pengangkutan. MCA hanya mempunyai 2 orang ahli parlimen tetapi memiliki seorang menteri penuh dan 3 timbalan menteri dalam Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa sebenarnya yang berlaku kepada RUU 355 yang menyebabkan Pakatan Rakyat pecah dan Parti Amanah dilabel sebagai Parti Mu'tazilah? Baru-baru ini, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dipetik Harakat Daily sebagai berkata, rang Undang-Undang 355 itu terpaksa ditangguhkan. Ini kerana fokus akan ditumpukan kepada penyelesaian masalah darurat yang dilaksanakan berikutan dengan peningkatan kes jangkitan wabak COVID-19. Beliau juga menjelaskan bahawa RUU 355 pada peringkat awal adalah kerjasama PAS dan UMNO ketika parti itu menjadi kerajaan. Namun setelah dibincangkan supaya memperkenalkan undang-undang yang mendidik dalam masalah takzir sahaja, kata laporan itu. Di mana hukuman takzir ini adalah hukuman sebat mendidik bukan sebat mendera, iaitu sebatan sebanyak 40 hingga 80 kali. Sebat dalam Islam tidak boleh mengoyak dan mencacatkan sekadar mendidik dan memalukan bagi gantikan hukuman penjara. Malangnya dalam UMNO tidak cukup sokongan kerana tidak semua yang menyokong, termasuk pihak Pakatan Harapan pada masa itu, menyebabkan usul RUU 355 sekadar dapat dikemukakan untuk bacaan kali kedua sahaja di Dewan Rakyat tidak diundi lagi, lapor Harakat Daily. Mengapa Pakatan Harapan pula turut diseret dalam isu yang menyebabkan RUU 355 terkubur di Jirat MCA ini? Sejarah mencatatkan yang menghalang perbahasan dan kemudian menangguhkan usul RUU 355 ialah Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin yang tidak dibantah oleh Hadi Awang. Ingat, pada satu ketika Hadi Awang dipetik oleh Harakat Daily pada 3 April 2018 bahawa PAS menyokong Akta Anti Berita Tidak Benar yang diluluskan di Dewan Rakyat kerana banyak kesan positif untuk memulihkan akhlak dan perangai media massa dalam menganjurkan maklumat kepada masyarakat. Kata Hadi Awang, ia sebagai melihat kepada situasi hari ini yang banyak sangat perkara yang bohong dan fitnah disebarkan media massa, khasnya media sosial. Begitu juga menghidupkan moral yang luhur dan mulia. Kita menyokong Akta Anti Berita Tidak Benar ini, katanya. Hadi Awang juga menulis, saya tercium betapa DAP mendapat bayangan kalangan mereka itu, menjadikannya sangat galak berjuang merobek perlembagaan persekutuan, mendesak supaya merendahkan kedudukan Islam dan melemahkan institusi raja-raja berperlembagaan secara senyap dan sindiran. Mereka bergabung dengan golongan anti hadis dan liberal. Kalangan ahli politik yang mencari jalan pintas bergayut bersama, sama ada kalangan umat Islam yang bebal sepak terajam politik atau yang buta politik dan juga kalangan bukan Islam. Itulah berita tidak benar yang disebarkan Presiden PAS itu berhubung DAP dan Pakatan Harapan. Nah, sekarang kalian lihat sendiri, siapakah yang bergabung dengan golongan yang merendahkan kedudukan Islam? Siapakah yang mencemuh istilah Kerajaan Melayu Islam? Adakah DAP dan Pakatan Harapan? Kerajaan Perikatan Nasional sebelum proklamasi darurat ada banyak masa membahagi-bahagi ghanimah GLC, mengusahakan untuk menghidupkan semula agensi propaganda politik yang bernama Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa hingga diberi puluhan juta peruntukan tetapi senyap sunyi berkaitan dengan RUU 355. Kini kononnya mahu fokus kepada masalah darurat dan pandemik COVID-19. Mengaku sahajalah RUU 355 yang PAS tunggang demi meraih undi Melayu Islam pada pilihan raya umum ke-14 itu sudah terkubur di Jirat.